Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Akmal Firdaus bin Muhammad Zahari, nombor metrik 054619. InsyaAllah pada hari ini saya akan menerangkan ringkasan konsep sebab musabab daripada artikel yang saya cari di internet. Okey, pertama-tama saya akan menerangkan tentang definisi sebab dan musabab. Sebab dari segi bahasa adalah ibarat kepada sesuatu yang memungkinkan dengannya menyampaikan kepada maksud yang tertentu. Contohnya tali dan jalan. Kedua-duanya disebutkan sedemikian kerana dengan menggunakan kedua-duanya lah kita dapat membawa kepada maksud yang kita inginkan. Musabab pula didefinisikan sebagai hukum yang lahir disebabkan kewujudan sebab tersebut. Okey, seterusnya saya akan masuk kepada ringkasan artikel yang mana saya aplikasikan konsep asbab dan musabab terhadap artikel yang saya cari. Okey, pertama, menerangkan tentang kemunduran dan kehancuran Islam di Sepanyol. Artikel ini berkenaan kemunduran dan kehancuran Islam di Sepanyol. Kebangkitan dan kejatuhan sesebuah masyarakat bukanlah berlaku secara spontan. Maknanya jatuh bangun sesuatu masyarakat itu bukanlah berlaku tanpa ada sebab, bukan secara automatik. Bukan. Bermaksud dia ada sebab, tetapi melalui satu peraturan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi maknanya sesuatu perkara yang berlaku itu adalah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui peraturan-peraturan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Peraturan ini dikenali sebagai peraturan sebab dan musabab. Maknanya dari segi apa yang berlaku itu adalah dengan kaedah sebab dan musabab. Okey, daripada artikel ni, sebab yang boleh dinyatakan adalah serangan orang Kristian, manakala musabab adalah kemunduran dan kehancuran Islam di Sepanyol. Iaitu kemunduran dan kehancuran Islam di Sepanyol ni adalah berlaku dengan sebab serangan orang Kristian. Okey, penjelasannya mudah difahami. Musabab ini adalah kesan ataupun akibat daripada sebab yang berlaku, iaitu daripada artikel ini ialah kemunduran dan kehancuran Islam di Sepanyol itu adalah kesan ataupun akibat daripada penyerangan orang Kristian ke atas Sepanyol. Maknanya sebab orang Kristian, dengan sebab orang Kristian serang ni, maka berlaku kemunduran dan kehancuran Islam di Sepanyol itu. Sebab dan musabab ini sentiasa melazimi antara satu sama lain, kerana setiap musabab yang berlaku mestilah ada sebab yang menyebabkannya terjadi. Maknanya tidak boleh musabab tu terjadi tanpa ada sebab yang membawa kepada musabab tu. Okey, hubungan antara sebab dan musabab ini secara umumnya berlaku apabila syarat-syarat yang berkaitan dengan sebab tersebut wujud dan dalam masa yang sama tiada halangan yang menghalang fungsi sebab tersebut. Okey, sebagai contoh daripada artikel ini ialah kemunduran dan kehancuran Islam adalah disebabkan serangan orang Kristian. Okey, kita faham. Kemunduran dan kehancuran itu musabab, dan serangan orang Kristian ini adalah sebab kepada berlakunya kemunduran dan kehancuran, iaitu musabab. Walaupun begitu, natijah yang terhasil itu hanya akan berlaku dengan syarat orang-orang Islam pada masa itu berada dalam keadaan lemah dari segi fizikal dan mental bagi menghadapi serangan daripada orang-orang Kristian. Hal ini kerana jika orang Islam kuat dari segi mental dan fizikal pada masa itu, ia boleh menjadi penghalang kepada kemunduran dan kehancuran Islam di Sepanyol. Okey, kita balik semula daripada petikan di atas, iaitu dalam masa yang sama tiada halangan yang menghalang fungsi sebab tersebut. Maknanya contoh sebab orang Kristian menyerang orang Islam di Sepanyol, tetapi tidak ada penghalang. Maksudnya jika orang Islam kuat pada masa itu, boleh jadi ia menjadi penghalang kepada berlakunya musabab tadi, iaitu musabab tadi ialah kehancuran Islam. Maknanya jika orang Islam kuat pada masa itu,
Dia boleh menjadi penghalang kepada musabab yang terjadi. Boleh jadi Islam dapat mempertahankan Sepanyol. Maknanya sebab dan musabab ini ia tiada penghalang. Contoh, dengan makan kita kenyang, tetapi faktor penghalang jika badan kita sakit, maka tidak akan kenyang juga. Maka di situ ada penghalang yang menghalang kepada berlakunya musabab tadi. Okey, musabab dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kita tahu jika sesuatu perkara itu tidak diizinkan oleh Allah Taala juga tidak berlaku. Okey, kita bincangkan di sini. Menurut Asy-Syatibi, yang mana mengaitkan musabab dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu bertujuan memastikan musabab berlaku melalui sebab-sebabnya yang berkenaan. Okey. Oleh yang demikian itu, sebab-sebab lebih ditaklifkan kepada manusia berbanding musabab. Hal ini kerana musabab itu sendiri adalah perkara yang hanya dalam ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, serta merupakan suatu yang di luar kemampuan manusia untuk memastikan ianya terjadi sebagaimana kebiasaan. Sebagai contoh, kemunduran dan kehancuran Islam di Sepanyol itu boleh sahaja tidak terjadi sebagai musabab daripada sebab serangan orang Kristian itu. Akan tetapi dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala yang menginginkan Islam hancur di Sepanyol, maka musabab itu pun terjadi. Okey, saya terangkan kembali, iaitu sebab ni boleh lebih ditaklifkan, iaitu lebih diberati ke atas manusia ini kerana musabab, iaitu hasil daripada sebab yang kita buat itu kita tidak boleh tentukan. Maknanya musabab itu adalah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jika Allah tidak izin, maka tidak akan terjadi juga. Sebagaimana masalah tadi daripada artikel di atas, musabab dia adalah terjadinya kemunduran dan kehancuran terhadap Islam di Sepanyol itu. Makna kata jika Allah tidak izinkan, maka tidak akan terjadi juga. Maknanya konsep asbab dan musabab ini juga berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini ia menunjukkan kebesaran dan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam mentadbir alam ini. Wallahu alam. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.